Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Siti Nurfadila binti Agusni daripada kelas ETF 10103 Asas Pengurusan. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan mengenai teori pengurusan pentadbiran oleh Henry Fayol. Pengurusan merupakan satu proses penting dalam sebuah organisasi bagi memastikan organisasi dapat beroperasi dengan cekap dan berkesan. Pengurusan ini melibatkan aktiviti seperti perancangan, pengorganisasian, kepimpinan, dan pengawalan sumber organisasi. Dalam bidang pengurusan, terdapat berbagai teori yang diperkenalkan oleh tokoh pengurusan dan salah seorang tokoh yang terkenal ialah Henry Fayol, yang dikenali sebagai bapa pengurusan pentadbiran modern. Latar belakang Henry Fayol dilahirkan pada tahun 1841 di Istanbul, Turki, dan beliau merupakan seorang jurutera perlombongan dari Prancis. Beliau bekerja di syarikat perlombongan bernama Commentary for Kumboldt dan pada akhirnya menjadi pengarah syarikat tersebut. Pengalaman beliau dalam mengurus organisasi besar telah membantu beliau menghasilkan teori pengurusan yang masih digunakan sehingga hari ini. 5 fungsi pengurusan. Henry Fayol memperkenalkan 5 fungsi utama pengurusan. Yang pertama ialah perancangan, yaitu menentukan matlamat organisasi. Kedua ialah perorganisasian, yaitu menyusun sumber dan pekerja. Ketiga ialah pengarahan, yaitu memimpin dan memberi motivasi kepada pekerja. Keempat ialah penyelarasan bagi memastikan semua jabatan bekerja sama dengan baik. Dan yang terakhir ialah pengawalan untuk memastikan organisasi mencapai objektif yang ditetapkan. 14 prinsip pengurusan. Henry Fayol juga memperkenalkan 14 prinsip pengurusan. Antaranya ialah pembahagiaan kerja, disiplin, kesatuan, arahan, keadilan, dan semangat pasukan. Prinsip-prinsip ini membantu organisasi mempunyai sistem pengurusan yang lebih teratur dan sistematik. Aplikasi dalam masa kini. Walaupun teori ini diperkenalkan lebih 100 tahun dahulu, ia masih digunakan dalam organisasi modern. Sebagai contoh, McDonald menggunakan pembagian kerja bagi memastikan operasi restoran berjalan lancar. Selain itu, Toyota menggunakan prinsip penyelarasan dan pengawalan dalam proses pengeluaran kendaraan. Sekolah dan universiti juga menggunakan struktur organisasi yang jelas dalam pengurusan akademik dan pentadbiran. Kelebihan teori. Antara kelebihan teori ini ialah membantu organisasi mempunyai struktur yang sistematik. Selain itu, teori ini meningkatkan kecekapan pengurusan dan memudahkan pengawasan pekerja. Teori ini juga sesuai digunakan dalam pelbagai jenis organisasi seperti sektor kerajaan, swasta, dan pendidikan. Kelemahan teori, walau bagaimanapun teori ini juga mempunyai beberapa kelemahan. Antaranya ialah fungsi formal dan kurang fleksibel. Selain itu, teori ini lebih menekankan struktur organisasi berbanding faktor manusia seperti emosi dan motivasi pekerja. Oleh itu, sesetengah organisasi modern memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel. Pada pandangan saya, teori Henry Fayol masih relevan dalam dunia pengurusan masa kini. Ini karena fungsi pengurusan yang diperkenalkan masih digunakan secara meluas dalam organisasi modern. Namun begitu, pengurus juga perlu menyesuaikan teori ini dengan perkembangan teknologi dan memberi perhatian kepada kebajikan kerajaan. Kesimpulannya, Henry Fayol merupakan tokoh penting dalam bidang pengurusan. Teori pengurusan pentadbiran yang diperkenalkan oleh beliau berkesan dan membantu organisasi beroperasi dengan lebih sistematik. Walaupun terdapat beberapa kelemahan, teori ini masih menjadi asas penting dalam pengurusan modern sehingga hari ini. Sekian dan terima kasih.